Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Nama saya Muhammad Solihin bin Aidil Jamal. Saya memegang nombor kad menteri di 2020970033. InsyaAllah pada hari ini saya ingin kongsikan dan mengulas sebuah kitab yang dinamakan sebagai Jalan Dakwah, atau di dalam bahasa Arab mudah dikenali sebagai Thariq ilal Dakwah. InsyaAllah kitab ini telah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Syekh Mustafa Al-Mansur. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, izinkan saya kongsikan apa makna jalan dakwah itu sendiri. InsyaAllah, dakwah ialah menyeru manusia supaya taat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengajak manusia mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam bagi menghidup dan menyeimbangkan manusia. Oleh yang demikian, dakwah ini juga perlu diterapkan dalam masyarakat umat Islam pada masa kini. Berdasarkan definisi beberapa tokoh ulama Islam menyebutkan bahawa dapatlah dibuat kesimpulan bahawa dakwah bukan sekadar bermaksud mengajak semata-mata, akan tetapi ia juga meliputi usaha membina dan membentuk masyarakat Islam ke arah dalam usaha merealisasikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara matlamat utama yang ingin kecapi dalam jalan dakwah ialah mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada seluruh umat mereka dengan iman dan amal agar mereka dapat menyatu padukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwah yang Islam itu bawa sendiri. Berpandukan kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan persatuan antara satu sama lain. Kitab ini juga menceritakan tentang bagaimana jalan dakwah itu boleh diguna dan diamalkan dalam kehidupan, insya-Allah. Saya sangat tertarik dengan apa yang diceritakan dalam kitab ini berkaitan dengan marhalah atau tuntutan dakwah yang terbahagi kepada 4. Antaranya ialah penguasaan iman yang mendalam dalam diri seorang dakwah, kesabaran yang tinggi, tetap pendirian, dan akhir sekali ialah istiqamah dalam beramal tanpa jemu. Keempat-empat aspek tersebut memainkan peranan yang penting dalam memastikan jalan dakwah itu dilaksanakan dengan teliti dan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Tambahan pula di dalam saya boleh kaitkan antara marhalah dan tuntutan itu dengan kaedah dakwah yang hendak dilaksanakan atau dilakukan mestilah mengikut metodologi yang diikuti oleh para nabi dan rasul, di samping menyesuaikan dengan peredaran zaman persekitaran, dan ianya juga mengikuti apa yang terbaik untuk masyarakat ketika itu. Dakwah ini juga boleh disampaikan secara lisan atau manfaat dari perkembangan teknologi maklumat yang wujud pada masa kini. Secara dasarnya, Al-Quran telah memperjelaskan 3 dakwah yang efektif yang telah diterangkan dalam surah An-Nahlu, yang sebenarnya dalil Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan 3 perkara, 3 jalan, iaitu cara hikmah, yang kedua nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalam ayat tersebut menceritakan bahawa pentingnya jalan dakwah berlandaskan Al-Quran dengan apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap pendakwah itu mestilah cakna dengan apa yang seruan yang diberikan kepada mereka. Benarlah yang dikatakan oleh Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, ketika mana kita berada sekarang, berjalanlah mengikut uslub dakwah dan kita tidak boleh berputus asa dan berusaha untuk mengubah keadaan yang sedia ada
dan mengubah penyakit yang menimpa masyarakat walau banyak mana pun penyakit tersebut. Hanya dengan berpandukan Al-Quran dan hadis, sejurus contohi sahajalah teladani iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan cara hikmah, nasihat yang baik dalam melatihkan kehidupan seharian dan usaha yang berterusan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan dengan itu, dengan kitab ini juga ada menjelaskan akibat dan kesan ketika mana seorang itu menjalankan dakwah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan ketakwaan dan memberikan pahala berganda kepada seseorang kerana ia sentiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan payung rahmat kepada ia kerana ia telah memuliakan agama Islam itu sendiri, malahan pula telah mengangkat martabat Islam di sekeliling mereka. Oleh itu, impian ramai setiap hamba Allah SWT hanyalah inginkan kebahagiaan dunia dan akhirat kekal untuk selama-lamanya. Seterusnya, saya pergi kepada langkah yang boleh diikuti dalam jalan dakwah yang telah diterangkan dalam kitab ini. Antaranya ialah melalui individu, peribadi Muslim yang sejati yang berjiwa dakwah mestilah mempunyai penguasaan ilmu dalam setiap aspek. Contohnya, dari segi kepimpinan, organisasi dan sosial. Mestilah kuasai seluruh aspek agar kehidupan sentiasa teratur. Kemudian, saya pergi kepada aspek keluarga pula. Ibu bapa itu sendiri perlu memainkan peranan yang penting dalam diri anak-anak. Misalnya menerapkan kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis agar anak-anak tidak akan terjebak dengan perkara yang tidak bermanfaat seperti melepak dan sebagainya. Oleh itu akan wujud konsep rumahku syurgaku. Manakala saya pergi pula kepada aspek masyarakat. Masyarakat perlu pastikan kehidupan di sekeliling mereka yang sentiasa harmoni, tiada unsur negatif antara satu sama lain agar elakkan pergaduhan dan dekatkan kebahagiaan akan dirasai bersama. Selain itu juga saya pergi kepada aspek ataupun langkah yang keempat iaitu negara. Setiap pemimpin perlu mainkan peranan yang penting dalam tanggungjawab yang telah diamanahkan. Contohnya mengadakan malam cinta Rasul. Apabila agama lain melihat Islam menganjurkan malam cinta Rasul, mereka akan tertarik. Mereka akan melihat akan kebaikan yang dilakukan. Oleh yang demikian, apa yang dapat saya simpulkan bahawa kitab ini menerangkan langkah dan ciri-ciri yang perlu ada dalam jalan dakwah. Yang pertama, peringkat yang pertama ialah melalui Muslim ataupun individu itu sendiri. Yang kedua, melalui keluarga. Keluarga memainkan peranan dalam mendidik anak-anak. Dan yang ketiga, melalui masyarakat. Masyarakat itu akan membentuk bagaimana situasi dalam dakwah itu terbukti. Dan yang keempat ialah melalui negara. Pemimpin dalam negara itu. Mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum 'ala ra'iyati. Jadi hadis tersebut menceritakan bahawa kita semua pemimpin. Apabila diperintahkan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu memegang satu jawatan, maka kamu perlu perintahkan negara itu dalam jalan dakwah seperti mana dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam kitab ni. Perlu kita terapkan supaya masyarakat, rakyat dapat menerima jalan dakwah itu berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dapat saya simpulkan bahawa bukanlah mudah untuk menjalankan seruan dakwah itu sendiri. Saudara mesti ingat bahawa jika jalan dakwah itu mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu cedera, sanggup bergadai nyawa hanya kerana ingin mempertahankan Islam itu sendiri. Jika jalan dakwah itu mudah, para sahabat tidak perlu bersusah payah berhijrah ke luar negeri dari tanah Arab itu sendiri untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Oleh itu, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, jadikan kitab ini sebagai ibrah jalan dakwah di mana untuk kita perlukan korbankan masa, tenaga, wang ringgit dan kita habiskan dalam kerja-kerja Islam agar semua itu menjadi saksi amalan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hazreti Nuh